Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نستودعك ما علمتني فضل إليه الحاجة إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadhil Al-Imam, bila siang hari ini jelang puasa dan sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini InsyaAllah kita akan sama-sama bacakan tafsir surah At-Tin. Tafsir surah At-Tin, surah yang ke-95 yang mengandungi 8 ayat. Kita baca sama-sama tuan-tuan surah At-Tin. Tuan-tuan ikut saya. Moga bacaan kita beramai-ramai Allah Ta'ala memberikan keberkatan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. Alhamdulillah. Wat-tin waz-zaytun, demi wat-tin dan juga demi buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Gunung Sinai di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman.
yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian itu kami jatuhkan dia kepada serendah-rendah yang, kepada tempat yang paling rendah, serendah tempat. Illal ladzina amanu, serendah tempat itu neraka. Kemudian kami kembalikan dia, manusia itu, ke tempat serendah-rendahnya, itu neraka. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tiada putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaysa Allahu biahkamil hakimin, bukankah Allah Ta'ala hakim yang seadil-adilnya? Kita baca surah ini, tak kira lah dalam sembahyang ke ataupun di luar sembahyang, kita disunatkan baca doa. Kita disunatkan baca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nabi SAW sendiri bila bacakan surah ini, maka Nabi bila sebut ayat terakhir, bila Nabi habis baca surah ini, alaysa Allahu biahkamil hakimin, bukankah Allah Ta'ala hakim yang seadil-adilnya, maka Nabi kata apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ya, nah, bahkan Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Dan di atas demikian itu, saya dari golongan orang-orang yang naik saksi, wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu kan hadis ini, hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwa dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi buah tin dan demi buah zaitun. Terdapat dalam tafsiran, dalam banyak tafsiran, kita tafsir, dan menurut Imam Mujahid dan juga Imam Hasan, kedua-dua buah ini diambil dan dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala untuk kita perhatikan. Kenapa Allah Ta'ala ambil dua jenis buah ini, Allah Ta'ala letakkan dalam suatu surah. Dan surah ini juga namanya surah At-Tin, buah tin. Buah tin diambil sumpah kerana ianya buah yang terkenal untuk dimakan. Buah zaitun pula kerana ia dapat diambil minyaknya. Kata Qatadah ni ulama yang terkenal, tuan-tuan. Tin, buah tin itu adalah nama sebuah bukit di Damaskus, di Syria. Ada ulama kata, iaitu Qatadah kata, tin itu buah, bukan buah, ianya bukit di Damaskus, di Dimashq. Dimashq ni ibu negara Syria yang bergolak angin. Dan zaitun itu pula nama kepada sebuah bukit di Baitul Maqdis. Ini tafsiran para ulama. Tandanya kedua negeri itu penting untuk diperhatikan, sama ada Syria ataupun Palestin.
yang merupakan di mana tempat berlakunya pergolakan hari ini. Dan menurut sebuah riwayat pula yang diterima dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi yang mentafsirkan ayat Quran. Banyak ayat Quran itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ni merupakan sahabat Nabi yang memang pakar dalam bab Al-Quran. Pada suatu hari diceritakan, diriwayatkan bahawa Nabi ambil tangannya, Nabi letak di dada Ibnu Abbas. Dan ada riwayat kata Nabi letak di kubur Ibnu Abbas. Nabi ambil tangannya, Nabi ambil tangan Nabi sendiri, Nabi letak di dada Ibnu Abbas. Dan setengah riwayat kata Nabi letak di kubur Ibnu Abbas. Lalu Nabi doakan, Allahumma allimul Quran wa allimul ta'wil. Ya Allah, engkau jadikan Ibnu Abbas ini orang yang alim dalam ilmu Quran dan ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil ini dapat mengetahui perkara-perkara yang tersirat di sebalik benda yang berlaku. Macam mimpinya, dia boleh tafsir. Dan ada riwayat kata Nabi doa, Allahumma allimul Quran. Ya Allah, engkau alimkan Ibnu Abbas ini dengan ilmu Quran, wa faqihu fiddin, dan jadikan dia orang yang faqih. Faqih ni orang yang memang sangat alim, melebihi daripada orang alim. Faqih, kalau alim ni orang yang tahu, faqih ni orang yang tahu lebih mendalam suatu ilmu itu. Allahumma alimul Quran wa faqihu fiddin, dan jadikan dia orang yang faqih dalam agama. Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, tim ini adalah masjid yang mula-mula didirikan oleh Nabi Nuh di atas gunung Al-Judi. Di mana? Di belah Syam sana, di belah Syria. Dan Zaitun adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ini tafsir para ulama. Dan banyak ahli tafsir cenderung menyatakan bahawa kepentingan kedua-dua buah itu ianya menyebabkan keduanya diambil jadi sumpahan Allah Ta'ala. Buah ini adalah buah yang lunak lembut, hampir berdekatan rasanya dengan buah serikaya ni. Buah saya pun tahu buah apa. Ini saya baca tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka. Ini buah serikaya, buah apa saya tahu, yang tumbuh di negeri Indonesia, negara Indonesia ni. Buah serikaya ni buah macam mana tuan-tuan? Ada tuan-tuan tahu tak? Hampir berdekatan rasanya dengan buah serikaya yang tumbuh di Indonesia pelik-pelik belakang. Dan banyak sekali tumbuh di pulau Sumpau di sana bukan di sini. Zaitun itu pula masyhur kerana minyaknya. Budak-budak kan yang bau beranak, yang bau lahir itu. Tengoklah kita letakkan minyak zaitun ni. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, kita nak beli minyak zaitun tu, dia ada yang original, ada yang tiruan. Yang tiruan tu harga RM5, yang ori itu harga RM10. Tin, ada buah dalam tin. Beli. Saya pun beli. Pakai. Dia pakai tu adalah khasiat dia kan. Cepat tumbuh rambut ke orang. Tapi kalau rambut ubat warna putih tak adalah jadi warna hitam. Saya rasa bila sapu minyak zaitun jadi hitam, ya, rambut tu putih dah. Bila sapu jadi macam 20 tahun balik.
kambing itu adalah khasiat dia. Tetapi terdapat lagi tafsir yang lain, ada lagi tafsir yang lain menurut pandangan ulama menyatakan bahawa buah tin dan buah zaitun itu banyak sekali tumbuh di Palestin. Di Palestin, dekat dengan Jerusalem, Baitul Maqdis itu. Ada sebuah bukit di sana namanya Bukit Zaitun. Kerana di sana memang banyak tumbuh pohon zaitun. Ini menurut kepercayaan dari bukit itulah Nabi Isa Al-Masih Mi'raj ke langit. Tuan-tuan, kita kena ingat, Nabi Isa suatu hari nanti, Nabi Isa Mi'raj ni naik ke langit. Nabi Isa bila mana anak-anak murid dia, Al-Hawariyun, golongan Al-Hawariyun ni anak murid Nabi Isa. Dia tak ramai, 12 orang. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir, pandangan ulama ramai yang mengatakan pengikut Nabi Isa ni 12 orang. Dalam tempoh Nabi Isa jadi rasul, usia 30 tahun. Dan pada usianya 33 tahun. Ada setengah riwayat kata, pendapat ulama kata Nabi Isa jadi rasul ni 3 tahun saja. Dan satu lagi pendapat ulama kata 5 tahun. Dua pendapat ni, ada yang kata 3 tahun, ada yang kata 5 tahun. Dalam masa 3 ataupun 5 tahun Nabi Isa jadi rasul, hanya 12 orang sahaja yang mengikut dia. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala panggil mereka Hawariyun. Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Kita baca dalam surah As-Saff. Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah. Kata Hawariyun ni penolong agama Allah. Hawari ni diambil daripada kata nama, diambil daripada pakaian. Dikatakan mereka memakai pakaian warna putih. Hawari ni pakaian warna putih. Jadi Allah Ta'ala gunakan Hawariyun, jumlah mana mereka yang mereka pakai warna putih, Hawariyun. Dan pada hakikat sebenarnya Hawariyun itu maknanya penolong kepada agama Allah. Jumlah mereka 12 orang. Tapi ada seorang yang telah berpaling tanah, namanya Yahuda. Bila raja itu, kalau kita rujuk balik dalam tafsir surah Ali Imran, tuan-tuan, dalam tafsir surah Ali Imran, bila raja Rom nak bunuh Nabi Isa, dikatakan raja Rom ketika itu ikut agama Taurat. Kita kena jarak Nabi Isa dengan Nabi Musa 1900 tahun. 1900 tahun. Bukan lepas Nabi Musa, Nabi Isa tu tidak, kan? Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1200 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 2240 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 900 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1900 tahun. Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW 620 tahun. Dan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW tak sampai 1500 tahun. Dikatakan Raja Rom ketika itu ikut agama Taurat, Musa. Bila Nabi Isa datang, Nabi Isa bawa syariat baru, maka dia tak boleh terima. Dan dia katakan dia nak bunuh Nabi Isa, kerana Nabi Isa juga telah menggugah kekuasaannya. Lalu ada seorang anak murid Nabi Isa. Kalau kita rujuk dalam kitab, tuan-tuan, dikatakan bahawa Raja Rom itu menawarkan hadiah bagi mereka yang dapat menceritakan di manakah Isa berada, maka dia tawarkan untuk memberi wang 30 wang perak. 30 wang perak ni mungkin banyak, ketika itu banyak, ya? Lalu anak murid Nabi Isa seorang ni daripada 12 orang tadi, namanya Yahud. Dia berpaling tanah. Dia lah yang pergi cerita kepada Raja Rom di manakah Nabi Isa berada.
Dan bila mana Nabi Isa, dan bila mana Raja Rom bersama bala tenteranya ingin datang menangkap Nabi Isa, nak bunuh Nabi Isa, di ketika itulah Jibril datang memberitahu kepada Nabi Isa supaya naik ke atas sebuah gunung. Gunung itu gunung apa, tuan-tuan? Gunung tadi, kita baca tadi, namanya Bukit Zaitun. Bukit Zaitun, namanya Bukit Zaitun. Letaknya di mana? Di belah sana lah, di belah Syam sana. Dia belah Syam. Kalau sebut Syam tu di antara Syria dengan Palestin. Di sini disebutkan Bukit Zaitun itu di Baitul Maqdis di Palestin. Nabi Isa pun naik, dan Nabi Isa beritahu kepada anak murid dia sebelah orang langit supaya pergi menyelamatkan diri. Pada mulanya anak-anak muridnya itu tidak mahu pergi meninggalkan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa kata, kamu pergilah selamatkan diri kamu, kamu jangan bimbangkan aku, adapun aku ini telah pun dinyatakan oleh Allah Ta'ala bahawa aku akan selamat, dijamin oleh Allah Ta'ala bahawa aku akan selamat. Adapun kamu tidak pun lagi diberikan jaminan oleh Allah Ta'ala. Kamu pergilah. Maka pergilah anak-anak Nabi Isa sudah Allah tadi menyelamatkan diri mereka. Adapun Nabi Isa naik ke atas sebuah gunung Zaitun, nama Bukit Zaitun ni. Tuan-tuan, bila Nabi Isa naik atas Bukit Zaitun, dikatakan ada awan datang. Lalu bila awan datang menyelubuhi Nabi Isa, bila awan itu berlalu, maka hilanglah Nabi Isa daripada pandangan mata. Dan dalam ulama kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala angkatkan Nabi Isa ke langit ruhnya saja. Adapun jasadnya terlebih dahulu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Tapi ikut kepada pandangan yang kedua, pandangan yang paling rajih, mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit ruh dan jasad sekali. Itu pandangan yang paling rajih. Adapun Raja Rom dan bala tenteranya bila sampai ke tempat itu, dia lihat Nabi Isa aja. Lalu ditangkapnya Nabi Isa. Sebenarnya itu bukan Isa. Itu jumhur ulama kata itu ialah Yahuda tadi, anak murid Nabi Isa yang berpaling ke Adam tadi, yang cerita kepada Raja Rom di manakah Nabi Isa berada. Allah Ta'ala tukarkan wajahnya sepindik nampak macam Isa. Ditangkapnya, disalib, lalu dibunuh. Adapun anak-anak murid Nabi Isa ini, yang lari itu, mereka tengok dari jauh Nabi Isa ditangkap. Mereka pun tak tahu bahawa Nabi Isa itu diangkat ke langit. Dan memang saya bercakap dengan kawan saya Kristian, mereka percaya cerita ini, tapi mereka tidak percaya Nabi Isa diangkat ke langit. Yang mereka percaya Nabi Isa disalib. Selek sikit je Kristian, dia percaya pasal cerita ini. Tapi seperti mana yang ada dalam kitab Injil, bahawa Nabi Isa itu ditangkap dan disalib dan dibunuh. Siapa yang menyampaikan ajaran Nabi Isa bahawa Nabi Isa ditangkap, disalib, dibunuh? Anak-anak Nabi Isa. Sebab mereka nampak, mereka tidak tahu hakikat sebenarnya bahawa Nabi Isa itu diangkat ke langit. Dan dikatakan bahawa Nabi Isa juga suatu hari nanti akan turun. Kitab saya pun dalam kereta, kitab satu lagi. Nabi Isa suatu hari nanti akan turun ke bumi ini, juga dikatakan di sana. Nah, kalau kita buka dalam kitab berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, tanda kiamat besar, mengikut hadis sahih bahawa Nabi Isa akan turun di bukit di sebelah timur Dimash. Di sebelah timur Dimash, di situ ada satu menara
Al-Manaratul Bayda, menara putih. Kalau kita pergi ke Syria, kita pergi ke sebelah timur Dimash, Damsyik, ibu negara Syria. Di sana ada satu bukit, mana dekat lah, tak jauh ke kawasan ini. Palestin dengan Syria dekat, di sebelah-sebelah, dekat. Di situ Nabi Isa akan turun suatu hari nanti. Diceritakan dalam hadis Sahih, dikatakan Nabi Isa akan turun bersama dengan sayap malaikat. Nabi Isa akan memakai pakaian yang bercelup warna was dan warna safaran. Warna was itu warna kekuning-kuningan, warna safaran warna kemerah-merahan. Warna was dan warna safaran, warna kekuning-kuningan dan kemerah-merahan. Nah, itu pakaian Nabi Isa bersama dengan sayap malaikat. Siapa yang pakai baju warna merah, baju warna kuning, ini pakaian Nabi Isa. Dia kena agresif macam Isa. Nabi Isa ni dia apa? Dia tak boleh tipu lah. Ini tai minyak ceramah pun dia juga. Pakai baju kuning, pakai baju merah. Baju pakai baju lain. Baik. Ayat nombor 2. Ayat nombor 2. Waktu di sini dan demi Gunung Sinai. Ada kepada Gunung Sinai. Di dalam ayat ini disebutkan nama Tur Sina. Ataupun namanya Turisinina. Yang disebut juga Sinai, semenanjung Sinai. Disebut juga Sur sahaja. Ada juga disebut Sur sahaja. Ini terletak di semenanjung Sinai di Mesir sana. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Mesir, kita jangan lupa pergi ke semenanjung Sinai. Di situ ada bukit Tur Sina, tempat di mana Nabi Isa bermunajat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bercakap dengan bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, Nabi Musa. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa ini, ulama sendiri pun tak berani nak berikan pandangan mereka. Kalau kita rujuk dalam banyak-banyak kitab, tak ada seorang ulama yang berani menyatakan bahawa Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala menggunakan bahasa apa? Nabi Musa ni bahasanya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ni macam orang Israel cakap ini. Macam orang Israel Yahudi cakap ini, Ibrani. Tapi ulama tidak pun kata bahawa Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala menggunakan bahasa Ibrani. Ulama sependapat itu serahlah kepada Allah Ta'ala. Mereka tak berani pun nak bagi pendapat. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa di bukit itu, Tur Sina, dan Nabi Musa kerap kali ke bukit tersebut untuk bercakap dengan Allah Ta'ala. Itu mukjizat Nabi Musa. Itu dia. Sebenarnya Sina. Kita kalau kita pergi sana, tuan-tuan, tapi yang kita sedihnya bila kita ke sana, kita tengok memang tak dijaga. Mesir memang tak jaga langsung. Itu yang kita sedih. Memang tak jaga langsung. Hutan. Kita naik atas bukit pun hutan. Memang tak, dia tak jaga macam dia jaga piramid. Dia tak jaga macam dia jaga muzium Fir'aun. Dia tak jaga mana dia jaga sungai Nil yang mendatangkan ikan kepada dia. Kalau kesan peninggalan sejarah Islam ni, dia memang tak cara langsung. Ini kerajaan Mesir, tuan-tuan. Tak tahu lah. Wadi Musa. Kalau tuan-tuan pergi, siapa yang tinggal di kawasan Wadi Musa? Orang Arab Badui. Di Wadi Musa tu, tempat dia buat kandang kedai. Tak situ, tak jaga langsung.
Tapi kalau pergi di Museum Fir'aun, oh hebat. Oh, dia mau tengok. Fir'aun yang mati tenggelam dulu pada tidak lagi. Di piramid, oh cukup tidak. Kalau kita kat Malaysia, oh hebat, kita mesti jaga. Ayat nombor 3. Ayat nombor 3. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Dan negeri yang aman. Negeri yang aman. Negeri yang aman ini kan? Negeri yang aman ini ialah Makkah, tempat ayat ini diturunkan. Surah ini diturunkan di Makkah. Wahadzal baladil amin. Dan inilah negeri yang aman. Allah Ta'ala sebut ini, wahada dan ini, wahadzal baladi dan ini negeri. Allah Ta'ala sebut sebab inilah juga surah ini diturunkan. Berkata Ibnu Katsir dan berkata setengah imam-imam, inilah 3 tempat yang di masing-masing tempat itu Allah Ta'ala telah bangkitkan nabi-nabi utusannya, rasul-rasul yang terkemuka. Di mana tuan-tuan? Di Mesir, di Baitul Maqdis, dan di Syria. Syria, Baitul Maqdis, Palestin, dan juga di Mesir. Ini banyak di antara rasul-rasul yang Allah Ta'ala lantik. Rasul-rasul yang terkemuka mempunyai syariat yang besar-besar. Pertama, tempat yang di sana banyak tumbuh tin dan juga zaitun. Itulah Baitul Maqdis. Buah tin dan buah zaitun ini banyak tumbuh di Palestin, Baitul Maqdis. Di sanalah Tuhan mengutuskan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Bukit Tursina pula, tempat Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Yang ketiga, negeri yang aman iaitu Makkah. Barang siapa yang masuk ke sana, maka terjaminlah keamanannya. Di sanalah Allah Ta'ala utuskan Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Anak cerita ketiga-tiga tempat ni kita kena pergi, tuan-tuan. Sebelum kita meninggal dunia. Bila agak-agak kita meninggal dunia? Tak tahu. Agak-agak lama lagi lah. Jadi kena plan lah, kena pergi lah. Makkah dah pergi dah, Palestin dah pergi dah. On the way apa dah sini lah. Palestin dan juga Syria. Semua tempat bergolak belakang. Jadi kita tengoklah tuan-tuan. Bila reda kita pergilah. Kena pergi ya. Di Palestin itu dinamakan juga oleh ulama Ardul Mahsyar, bumi mahsyar. Dikatakan di Palestin itulah mana di kawasan bumi Syam tu, termasuklah Palestin. Ada ulama kata di Palestin, ada ulama kata di Syam. Syam tu melibatkan Jordan, Palestin, Syria, Lebanon. Itu tempat di mana kita akan dihimpunkan di padang mahsyar nanti. Bila kita dibangkitkan di akhirat nanti, kita dibangkitkan daripada kubur-kubur kita nanti, maka kita akan berjalan menuju ke mahsyar. Ketika itu macam ni lah juga atas bumi juga. Cuma ketika itu alam lain, namanya alam akhirat. Cuma ketika itu tidak ada lagi lah bangunan, pokok tak ada. Allah Ta'ala sama ratakan. Dan kita akan dihalau oleh malaikat pergi ke mahsyar. Mahsyar itu di mana? Dikatakan di bumi Palestin, bumi Ardul Kinanah, Ardul Mahsyar, Ardul Palestin, Ardul Mahsyar. Sebab itulah kalau kita pergi ke Palestin, dia tulis di signboard itu Ardul Palestin, Ardul Mahsyar, bumi mahsyar. Itu sangatlah tuan-tuan, kita pergi ke sana.
kita boleh survey tempat kita. Survey tempat kita nak duduk kat mana. Ada pada masalah kita tempat aku. Hari tu lah. Jangan pergi cuk, jangan pergi survey betul. Tak tahu lagi kita. Itu. Kata Ibnu Katsir, dan dalam kitab Taurat pun telah disebutkan tempat yang tiga ini. Dalam kitab Taurat pun disebutkan juga. Telah datang Allah Ta'ala dan Tursina dalam kitab Taurat, iaitu Allah Ta'ala telah bercakap-cakap dengan Musa dan memancarkan dia dari Sa'ir, iaitu sebuah di antara bukit-bukit di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ni, di Palestin, bukan? Allah Ta'ala memancarkan pada Sa'ir. Sa'ir itu sebuah bukit di antara bukit-bukit di Baitul Maqdis, yang di sana Isa Al-Masih dibangkitkan. Nabi Isa ni kita kena ingat, Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam tanpa adanya ayah. Bila mana orang Yahudi pulaukan Siti Maryam, maka Nabi Siti Maryam pergi bawa kandungannya itu. Bila sampai dekat dengan bukit, ada bukit dekat kawasan Baitul Maqdis lah juga, maka di sanalah Nabi Isa dilahirkan. Dan kita sebut tidak ada sedikit darah Nabi Isa lahir ketika itu. Dan bila mana orang Yahudi mereka tak puas hati dengan Siti Maryam, mereka kata telah merosakkan keturunan mereka. Disebutkan dalam kitab, mereka pergi cari balik Siti Maryam. Dan bila mana mereka jumpa Siti Maryam, dan di kala itu mereka lihat Nabi Isa telah pun dilahirkan. Di kala mana orang-orang Yahudi nak bunuh Siti Maryam, maka diceritakan dalam kitab dalam kitab yang masyhur, kitab Imam Al-Jubani kata, di kali itulah Nabi Isa bercakap bahawanya ibunya tidak bersalah. Watakanlah lemah di apa? Kanak-kanak yang bercakap kecil-kecil ni ada 4. Yang pertama ialah Nabi Isa, yang kedua ialah Sahibul Jurayj, kawan Jurayj. Ini juga orang Yahudi yang sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga dia tidak menyahut panggilan ibunya. Maka ibunya terasa hati kepadanya, sehingga ibunya kata, moga-moga Allah Ta'ala ujikan Jurayj itu dengan ujian. Maka dikatakan ada seorang perempuan Yahudi telah mengaku bahawa dia telah diperkosa oleh Jurayj sehingga dia mengandung. Dan dikala nak bunuh Jurayj itu, maka ada anak kecil yang ada di situ bercakap bahawa Jurayj adalah orang yang baik, dan dia tidak melakukan zina. Jurayj, Nabi Isa, lepas tu kawan Yusuf, bayi yang ada pada Nabi Yusuf, dia dekat dengan Nabi Yusuf. Dikatakan bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila mana raja nak bunuh Nabi Yusuf, oleh kerana Nabi Yusuf dikatakan ingin memperkosa ibu akaknya, maka dikala itulah anak itu bercakap. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau sekiranya baju Nabi Yusuf koyak di sebelah belakang, itu maknanya Nabi Yusuf yang bersalah. Tapi kalau sekiranya baju Nabi Yusuf koyak di hadapan, itu maknanya Nabi Yusuf tidak bersalah. Dan Nabi Yusuf di kaki itu bajunya koyak di sebelah hadapan. Anak itu bercakap. Dan yang keempatnya ialah anak Masyaitan. Di ketika mana Fir'aun nak bunuh, ini semua zaman Nabi Musa. Bila mana Fir'aun nak bunuh Masyaitan, kerana Masyaitan telah
ikut agama Nabi Musa, maka dikatakan bahawa Masyidah ini ada anak dua orang, yang seorang besar, seorang lagi kecil, yang bayi. Dikatakan ulama dalam usia lebih kurang 9 bulan. Dan Fir'aun kata, kalau kamu tidak kembali balik kepada aku, maka kamu akan dilempar ke dalam kawah api, kawah air yang bergolok. Lalu mula-mula Fir'aun ambil suami, lepas tu yang kedua ambil anaknya Yusuf. Bila Fir'aun nak ambil Masyidah, maka Masyidah tengok anak dia itu, mungkin anak dia akan dicapuk. Maka anak itu, ketika itulah anak itu bercakap kepada Masyidah. Ini cerita berkenaan dengan Nabi Isa tadi. Nabi Isa bercakap. Tuan-tuan, semua ini ada terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar, kita boleh buat rujukan. Kata Ibn Katsir, di dalam kitab Taurat juga telah disebutkan tempat yang tiga tempat itu, iaitu di Palestin, di Syria dan juga di Makkah. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa di Bukit Tursina, di Mesir, dan memancar dia dari Sinai, sebuah di antara bukit-bukit di Baitul Maqdis, yang di sana Isa Al-Masih dibangkitkan. Nabi Isa dibangkitkan di sebuah bukit dekat dengan Baitul Maqdis, dan menyatakan dirinya di Faran, iaitu nama bukit-bukit Mekah, tempat Muhammad SAW diutus. Maka disebutkan itu semuanya guna memberitakan adanya rasul-rasul itu. Sebab itulah diambilnya sumpah perutan yang mulia, yang lebih mulia dan yang paling mulia. Jadi Allah Ta'ala sebut dulu mula-mulanya waktu di sini, mula-mula watini wa zaitun. Demi watin dan juga zaitun, ulama kata ini ialah di Baitul Maqdis di Syria dan di Baitul Maqdis. Waktu di sini itu di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan ini Mekah, tempat yang mulia. Waktu wa zaitun itu mulia, dan Palestin dan Mesir. Waktu di sini Mesir lebih mulia lagi. Wa hadzal baladil amin, sangat mulia, itu Mekah. Urutan kata Profesor Dr. Hamka, Allah Ta'ala sebut ketiga-tiga tempat itu dengan sumpahnya yang berurutan, yang mulia, yang lebih mulia, yang paling mulia. Wattin wa zaitun itu menandakan di Palestin dan juga di Syria. Waktu di sini di Mesir. Wa hadzal baladil amin, Makkah. Ketiga-tiga tempat, tiga tempat ni kita kena pergi sebelum kita meninggal. Kena pergi, carilah travel mana-mana. Saya boleh tolong bawa, tapi tuan-tuan tolong beli dekat saya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Jawab As-Sahih Liman Badala Din Al-Masih menjawab beliau menerangkan jawab yang jitu untuk siapa yang menukar ke agama Al-Masih. Beliau Ibn Taymiyah, tuan-tuan, menerangkan dalam kitabnya, bertemu di dalam kitab Ulangan, kitab Tauratnya. Demikian bunyinya pada salinan Bible. Dalam kitab Injil juga ada diceritakan. Cetakan terakhir, maka katanya bahawa Tuhan telah datang dari Tursina dan telah terbit bagi mereka itu dari Seir. Seir ini sebuah bukit dekat dengan Baitul Maqdis, di antara bukit-bukit di Baitul Maqdis. Kelihatanlah ia dengan gemerlapan cahayanya dari Gunung Paran. Gunung Paran ni dekat-dekat situlah juga. Nah, ceritanya Allah Ta'ala ada sebut dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil bahawa Allah Ta'ala ni kata Allah Ta'ala datang dari Tursina. Nak cerita tempat ni mulia sangat-sangat. Tapi kerajaan Mesir hari ni yang tidak hiraukan langsung tempat tersebut. Sayang. Baik.
Abu Muhammad Ibn Qutaybah, dengan ini tidak tersembunyi lagi bagi barang siapa yang sudi memerhatikan, kerana Allah Ta'ala datang dari Tursina itu ialah turunnya Taurat kepada Musa di Tursina, sebagaimana yang dipegangi oleh ahli-ahli kitab dan oleh kita kaum muslimin. Demikian juga tentang terbitnya di Sa'ir, ialah turunnya Injil kepada Al-Masih alaihissalam. Al-Masih berasal dari Sa'ir, sebuah bukit dekat dengan Baitul Maqdis. Itu tempat lahirnya Nabi Isa. Di Sa'ir ini terletak di bumi Jalil. Nama tempat di bumi Jalil, di sebuah desa yang bernama Nashirah. Tuan-tuan, kalau kita tengok Nasrani, diambil daripada mana Nasrani? Nasrani diambil daripada mana? Nazaret itu tempat Nabi Isa dilahirkan. Dalam bahasa disebut Nashirah. Lalu Allah Ta'ala mereka keluarkan satu istilah Nasrani. Nazaret. Dalam bahasa Yahudi disebut Nazaret. Tempat lahir Nabi Isa itu Nasrani. Siapa yang bagi nama Nasrani? Kalau Yahudi itu kita tahulah bahawa Yahudi itu ialah nama kepada anak sulung Nabi Yakub. Anak sulung Nabi Yakub namanya Yahuda. Dalam 12 orang anak-anak Nabi Yakub, yang sulungnya nama Yahuda, Nabi Yusuf di antara anak Nabi Yakub. Dan daripada anak sulung Nabi Yakub itulah diambilnya nama Yahudi. Yahudi mana anak cucu keturunan Yahuda. Yahuda itu anak kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub ialah pelopor kepada kerasulan di kalangan Israel. Yahudi itu ambil daripada nama anak sulung Nabi Yakub, Yahuda. Mereka juga ambil nama, mereka juga gunakan nama Bani Israel. Bani Israel itu ambil sempena nama Nabi Yakub sendiri. Nabi Yakub Allah Ta'ala gelarkannya Israel. Israel itu hamba Allah. Kalau Bani Israel anak-anak Nabi Yakub. Israel itu nama Nabi Yakub. Kalau Bani Israel anak-anak Nabi Yakub. Dua istilah ini mereka gunakan. Bani Israel ataupun Yahuda. Adapun Nasrani itu siapa yang bagi? Nasrani itu dikatakan anak-anak murid Nabi Isa yang telah berikan nama Nasrani. Kalau kita rujuk dalam kitab, tuan-tuan, yang kita tafsir, dalam ramai-ramai anak murid Nabi Isa itu, mereka ada di antara mereka yang telah berikan nama ajaran Nabi Isa sebagai Nasrani, ambil sepenuh daripada nama tempat lahir Nabi Isa, Nazaret. Dalam bahasa disebut Nashirah. Dan dari nama desa itulah pengikut Al-Masih menamakan diri mereka Nasrani. Nashirah. Itu dia, tuan-tuan. Ini saya cakap ni fakta. Tapi tuan-tuan jangan bimbang, tak masuk pressure. Tak masuk pressure langsung. Kita tidak ada pressure. Cuma kita cerita fakta je. Kalau saya buat pressure, tuan-tuan agak tuan-tuan datang ke tidak? Saya nanti imam. Terbil. Kau betul. Ada komen ini. Maka sebagaimana sudah pastinya bahawa dia terbit di Sa'ir, mengisyaratkan kedatangan Al-Masih. Jadi dalam kitab Taurat, kalau kita baca ikut pada pandangan Ibn Taymiyah, bahawa Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurat, Allah Ta'ala datang dari Tursina. Dalam kitab Injil pula Allah Ta'ala sebut dia datang dari Sa'ir.
Sinai itu tempat di mana Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala di Mesir. Ada Sinai itu sebuah di antara bukit-bukit di Baitul Maqdis. Itulah tempat Nabi Isa dilahirkan. Nak cerita yang tuan-tuan, tempat ni tempat yang mulia belaka. Tapi hari ni memang tak diambil dulu langsung. Maka sebagaimana sudah pastinya bahawa dia terbit di Sa'ir, Allah Ta'ala terbit di Sa'ir, mengisyaratkan kedatangan Al-Masih, mana Nabi Isa lahir di situ. Maka dengan sendirinya gemerlapan cahayanya di Bukit Parak. Bukit Parak itu terletak dekat dengan Baitul Maqdis. Itu ialah tempat turunnya Al-Quran. Bukit Parak itu dekat Mekah. Bukit Parak itu dekat dengan Mekah. Dan Bukit Parak itu ialah tempat turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukit Parak itu ialah bukit-bukit di Mekah. Bukit Parak ni mungkin ulama kata Gua Sur, Gua Jabal Nur, Gua Hira. Haji Nabi dah naik. Dah. Oh hebat. Saya sebenarnya tuan-tuan, saya pun belum naik. Cakap sedap dah. Pergi banyak kali dah, tapi tak ada kekuatan. Memang hebat ni memang. Sikit. Kena sikit. Saya nak pergi dah, tapi saya macam-macam. Ada rumah, penat pergi dari belakang, kaki ada macam-macam. Kawan saya pula malam tu semangat lah, masing-masing esok plan nak dengan saya lah. Malam tu sampai mimpi lah, panjat gunung ni Jabal Nur, Kuala. Tapi besok tengok saya lemah, makan tak pergi belakang. Makan tak pergi belakang. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, jangan lupa lah, pergilah ke Jabal Nur, Kuala. Pergilah. Tapi kena rehat lah. Kita faham lah, penat betul. Kalau boleh cari dah hotel dekat-dekat sikit. Ni cari hotel 2 km dari haram. Penat, kesian. Tapi banyak hari ni travel yang cakap tak seperti bikin. Yang buat tak seperti bikin. Janji 150 meter lah dari Masjid Haram. Rupa-rupanya 2 km lebih. Oh kesian. Banyak kena tipu. Siapa? Ada kawan saya tu, dia cerita dalam hotel tu 2 km lebih. Hotel tu pula toilet tak boleh flush. Lepas tu pula pintu tak boleh tutup macam-macam. Dia kata orang tua yang tak ada kudrat bila sampai di Mekah hanya pergi tawaf umrah sekali. Lepas tu dia tak pergi langsung. Bila nak balik pula baru pergi. Apa beda kan? Itu dia. Semua ada masalah. Bayar sampai RM6,000 lebih. Banyak tuan-tuan. Kalau boleh kita cari travel-travel yang dekat-dekat sikit lah. Yang betul-betul travel-travel yang boleh dipercayai lah. Seperti travel yang saya pergi baru ni tuan-tuan. Saya ni tolong promosi, bukannya dapat apa-apa pun. Tetap aja ya. Saya pernah bawa orang dan saya tahulah yang mana tak betul, mana betul yang saya pergi baru ni, terbaru ni, alhamdulillah. Cuti sekolah apa 4990 cuti sekolah 4990. Hotel pun dekat. Wadi namanya nama apa Azul Arba'ah nama dia. Mas travel. Tuan-tuan cari dalam Google MASAMES mas. Itu elok lah.
Murah. Orang lain tambang 6,000 lebih, 7,000 lebih lah. Kita tambang 4,990. Makan sekali dia hotel pun sekali. Itu dia. Saya bukan je travel tuan-tuan, nak cerita je lah. Saya sambil kongsi je. Kalau boleh pergilah kita ke Gua Hira, tengok tempat di mana Nabi kita menerima wahyu yang pertama. Dalam Gua Hira, tempat yang sempit saja. Sedap cakap macam Dahudi ya. Sempit kan? Dua orang yang boleh masuk. Muat 3 sejadah kan? Sedap cakap macam Dahudi. Ada anak tangga kan? Orang buat sedekah. Sedekah? Macam Dia tak ada perokok tangga lah. tak ada rumah tangga lah, cuma dia step lah. Gitu. Jadi macam anak tangga lah juga kan? Berapa minit naik? Pernah berhenti 10 step, berhenti 10 step. Ada 2 jam? Lebih lah. Lebih? Tak larat. Kita berfikir, kita ada berzikir. Yang mana sakit lutut tak naik kan? Kosong, ambil dah tak ada. Turun, turun. Turun, kaki untuk juga. Sakit lutut kan? Sakit lutut. Kita break. Kena break lah Boleh pergi. Boleh sikit. Turun lagi. Sakit. Sakit lagi, lagi sakit ya. Sebelum datang itu pergilah kita tempat ni. Allah Ta'ala sebut wahadal baladin amin. Dan ini tempat yang aman. Tuan-tuan cukuplah setakat itu tuan-tuan. Cukup. Apa yang kita dengarkan tadi, moga-moga Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita dan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kita semua insyaAllah. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.